Hai Jeku. Cikgu. Hai, selamat pagi. Hai Cikgu. Hai Jeku. Halo, dengar? Halo, dengar. Dengar. Pagi. Pagi. Pagi Cikgu. Cikgu. Nama saya Jason Yahyo. Sebenarnya saya ini orang Papar. Lepas itu posting di SMK Kedingau 2007. Lebih kurang 10 tahun sudah lah mengajar di SMK Kedingau. Sebenarnya juga saya bukan bekas ataupun apa ini orang bilang dulu pegang guru disiplin. Memang masih guru disiplin. Saya guru disiplin pagi sidang pagi lah. Kalau dulu pagi petang, lebih susah juga kalau ada mengajar sebelah petang cuma jadi 2 sesi lah. Tapi sekarang ini lebih kepada yang sidang pagi. Kami akan interview Cikgu mengenai masalah disiplin pelajar di sekolah. Memandangkan Cikgu pernah menjadi guru disiplin, jadi kami ingin interview Cikgu lah mengenai disiplin pelajar sekarang. Ini kenapa Datuk Kelas? Saya sebagai wakil ahli kumpulan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk sesi pengubal pada hari ini. Thank you Cikgu. Thank you Jeku. Bye. Bye. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Chu Suim. Nombor matrik saya di 2018-2086-450. Saya akan mulakan pembentangan untuk kumpulan 9. Pada masa kini, hampir semua remaja mempunyai peluang untuk belajar di sekolah. Tanggungjawab yang paling besar bagi seseorang remaja ialah menjalankan dan menyempurnakan tugasan sebagai pelajar. Pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar dalam proses pembelajaran akan diuji dan dinilai dalam bentuk peperiksaan yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. Selain itu, pemintahan pengetahuan dan perubahan tingkah laku juga penting bagi seseorang pelajar. Oleh itu, pihak sekolah dan guru-guru ialah pihak yang agak penting dalam mengawas perkembangan dan pembelajaran pelajar di sekolah. Perkembangan dan pembelajaran. Bagi perkembangan manusia merupakan perubahan tingkah laku yang merangkumi aspek jasmani, emosi, mental, sosial dan sebagainya. Bagi perkembangan golongan remaja, akan berlaku beberapa perubahan seperti perubahan fizikal, kognitif dan personaliti. Beberapa masalah psikologi juga akan berlaku pada peringkat remaja seperti konflik remaja dengan ibu bapa, konflik kasih sayang, konflik kebebasan, konflik rakan sebaya, emosi dan juga tingkah laku. Bagi tingkah laku merujukkan tindakan atau tindak balas sesuatu objek atau organisma, biasanya sehubungan dengan persekitarannya. Pada abad ke-21 ini, terdapat banyak gangguan yang akan mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran serta tingkah laku seseorang remaja. Contohnya, masalah keluarga, masalah kewangan, pengaruh rakan sebaya dan sosial media, persekitaran, masalah remaja itu sendiri serta masalah guru. Secara umum, disiplin ialah peraturan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik. Disiplin di sekolah pula merupakan peraturan atau undang-undang yang bertujuan
untuk membentuk para pelajar selari dengan kehendak agama, norma-norma masyarakat dan undang-undang sesebuah negara. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Maka wujudnya masalah-masalah disiplin yang berlaku di dalam sekolah seperti ponteng kelas, ponteng sekolah, bergaduh, melawan guru, membuli, merokok dan sebagainya. Kesimpulannya, perkembangan dan pembelajaran pelajar amat bergantung kepada beberapa aspek seperti perkembangan jasmani, emosi, mental dan sosial. Latar belakang kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji masalah disiplin dominan yang berlaku di sekolah dan faktor-faktornya serta tindakan yang diambil oleh pihak sekolah untuk menangani masalah disiplin tersebut. Kajian ini telah dijalankan oleh kumpulan kami secara atas talian melalui aplikasi Google Meet. Kami telah bertemu bual dengan seorang guru dari SMK Keningau untuk mendapat maklumat yang berkaitan dengan kajian ini. SMK Keningau merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Keningau, Sabah. Guru yang kami bertemu bual ialah Cikgu Jason Yayu. Beliau merupakan seorang guru lelaki yang mengajar subjek pendidikan seni wisu dan reka bentuk. Beliau juga telah berkhidmat di SMK Keningau selama 13 tahun, iaitu dari tahun 2007 sehingga kini. Beliau juga merupakan seorang guru disiplin di SMK Keningau selama 8 tahun dan sekarang masih pegang jawatan sebagai guru disiplin di SMK Keningau. Kami telah menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan objektif kajian kami seperti masalah disiplin dominan yang berlaku di sekolah, faktor-faktornya, tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dan sebagainya. Objektif kajian. Kajian ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa objektif seperti yang pertama, mengkaji masalah disiplin yang sering berlaku di SMK Keningau. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah disiplin di SMK Keningau. Menyenaraikan tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap masalah-masalah disiplin di SMK Keningau. Dan akhirnya menghuraikan peranan pelbagai pihak dalam menangani masalah disiplin di SMK Keningau. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya ialah metodologi kajian yang akan dibentangkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Mazharul dan rakan-rakan sekalian. Nama diberi Asmawati binti Hasan. Nombor matrik di 2018-208-5244. Dan saya dari kos PJ. Saya akan teruskan pembentangan iaitu metodologi kajian. Menurut Ustaz Kenali, metodologi penyelidikan merupakan kaedah ataupun teknik mereka bentuk pengumpulan data supaya dapat menghasilkan bukti untuk menyokong sesuatu kajian. Seterusnya ialah instrumen kajian. Dalam kajian kami ini, kami telah menggunakan kaedah kualitatif, iaitu kami telah menggunakan kaedah temu bual. Kami telah menemu bual seorang guru disiplin di SMK Keningau, iaitu Cikgu Jason Yahyu. Kaedah kualitatif ini ialah satu rancangan bagaimana kajian akan dijalankan dan membentuk kajian yang akan membawa maksud tertentu yang akan berkait rapat dengan idea dan persoalan kajian. Seterusnya ialah temu bual yang di mana kami telah menemu bual Cikgu Jason Yahyu melalui aplikasi Google Meet.
yang berdurasi hampir 1 jam, dan kami telah memberikan beberapa soalan tentang masalah disiplin pelajar di SMK Keningau. Seterusnya ialah batasan kajian, yang dimana batasan kajian kami hanya memfokuskan kepada pelajar-pelajar di SMK Keningau, dan kami telah memilih 1 responden, iaitu guru disiplin di SMK Keningau, dan maklumat-maklumat yang kami dapatkan hanya melalui Google Meet, iaitu temu bual tempoh hari bersama Cikgu Jason Yahyu. Dan itu saja dari saya. Pembentangan akan diteruskan oleh rakan saya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Mazharul Hasan bin Muhammad Hanafi selaku pensyarah KPP 3014 dan rakan-rakan. Saya Rani Kabrini Robert di 2018-208-5252. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang kajian lepas dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah disiplin pelajar di sekolah. Teori yang pertama ialah teori humanistik, di mana teori ini telah diutarakan oleh Carl Rogers, dan Carl Rogers menyatakan bahawa teori humanistik merupakan perkembangan kepribadian manusia, iaitu kuasa dalaman yang dimiliki oleh manusia yang perlu dipupuk. Perkembangan kepribadian manusia juga berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka dan mengembangkan kemampuan tersebut. Beliau juga mengatakan apabila seseorang menerima rangsangan yang positif, ia akan merangsang potensi diri untuk terus berkembang. Seterusnya, persekitaran juga akan merangsang potensi diri itu untuk berkembang. Persekitaran yang kondusif yang membantu potensi diri yang positif untuk berkembang. Ini akan melahirkan individu yang mempunyai esteem diri atau self-esteem, yaitu keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri. Sebagai contoh, persekitaran di sekolah seperti guru, rakan sebaya, dan suasana sekolah dapat memberi rangsangan positif terhadap pelajar. Maka ianya akan dapat membantu mencapai esteem diri yang tinggi di kalangan pelajar. Guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif bagi membantu pencapaian esteem diri yang tinggi. Jika ini tercapai, pelajar akan membentuk pribadi yang baik dan seterusnya akan bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh pihak sekolah. Sebaliknya, akan berlaku jika persekitaran luar yang menyediakan rangsangan positif yang telah ditetapkan melahirkan individu yang mempunyai esteem diri yang rendah. Hakikatnya, apa yang terjadi pada masa kini dengan berlakunya banyak masalah disiplin ialah pelajar mempunyai esteem diri yang rendah. Kesannya, mereka tidak minat untuk belajar menyebabkan mereka kerap konten kelas ataupun sekolah, melakukan aktiviti vandalism, melawan guru, bergaduh, dan sebagainya lagi. Peranan pihak kerajaan juga penting dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik seperti bilik darjah, guru, peralatan, pembelajaran dan prasarana yang mencukupi dan selesa untuk proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Teori humanistik percaya kuasa dalaman yang dimiliki oleh manusia perlu dipupuk ke arah nilai-nilai positif. Jadi tingkah laku remaja ataupun pelajar sekolah dapat dipupuk dengan baik sekiranya ibu bapa dapat menyemai nilai positif di dalam keluarga itu sendiri. Nilai-nilai seperti kasih sayang, tolong menolong, jujur dan semua nilai baik perlu diberi perhatian oleh ibu bapa. Kalau di sekolah pula, guru-guru perlu bersedia untuk memberi input yang baik seperti menonjolkan teladan yang baik dan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang dapat merangsang minat pelajar untuk datang ke sekolah. Selain itu pula, pihak kerajaan juga perlu menyediakan infrastruktur yang selesa seperti tempat belajar yang sempurna dengan pelbagai kemudahan asas seperti bangunan, bilik darjah, serta persekitaran sekolah yang kondusif. Sekiranya ketiga-tiga elemen ini yaitu ibu bapa, sekolah dan kerajaan dapat bergerak seiring dalam menyediakan rangsangan yang positif kepada pelajar, tidak mustahil kuasa dalaman positif yang dimiliki seseorang pelajar dapat dipupuk dan dapat membentuk tingkah laku yang baik dalam kalangan remaja atau
pelajar itu sendiri. Teori yang kedua ialah teori tingkah laku, dan teori ini hasil kajian daripada Wallery, Bailey dan Sugai pada tahun 1988. Mereka mengatakan bahwa teori tingkah laku merupakan perkembangan perilaku. Teori tingkah laku adalah pendekatan yang dibentuk melalui pengalaman. Oleh itu, untuk membentuk tingkah laku pelajar ialah dengan cara menyelami perasaan dan pemikiran pelajar melalui unsur-unsur nasihat dan perbincangan. Dengan memahami pelajar yang bermasalah disiplin, pembentukan tingkah laku dapat dilakukan. Tingkah laku bermasalah ataupun tidak berdisiplin dapat dihindari dan seterusnya melahirkan tingkah laku yang baik. Dengan beranggapan semua tingkah laku boleh dipelajari, jadi guru berperanan penting untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah tingkah laku untuk membina tingkah laku yang positif dan dapat diterima di sekolah. Seterusnya pergi kepada poin saya yang kedua, yaitu pemberian ganjaran atau denda pembentuk tingkah laku. Oke, melalui kajian ini yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemberian ganjaran merupakan pembentuk tingkah laku yang sangat berkesan. Pengamal tingkah laku percaya tingkah laku bermasalah adalah akibat daripada pelajar tidak selesa dengan peraturan ataupun undang-undang sekolah dalam mengawal tingkah laku mereka. Dalam minda pelajar, telah sedia wujud perasaan yaitu guru mesti menghukum pelajar yang melakukan kesalahan dan pelajar sekolah mesti patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan tidak boleh melakukan sebarang kesalahan. Di samping itu, terdapat tanggapan pelajar yaitu mereka mesti mendapat markah sebaik mungkin agar dapat diiktiraf sebagai pelajar yang berjaya. Kesannya, pelajar akan menghukum diri sendiri terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa dia seorang pelajar yang nakal, malas dan tidak pandai, dan pelbagai sifat negatif lagi bagi menyebabkan pelajar tersebut enggan berubah disebabkan kepercayaan bahwa sifat tersebut akan terus kekal dalam diri mereka. Di sini, guru perlu memainkan peranan dengan mengenali pelajar dengan lebih dekat agar masalah pelajar dapat diketahui. Suatu diagnosis perlu dilakukan agar guru tahu sifat negatif yang bersarang dalam minda pelajar supaya ia dapat dirungkaikan. Dengan kata lain, teori tingkah laku percaya personality seorang dibentuk oleh pengalaman. Saya akan teruskan poin yang ketiga bagi teori tingkah laku, di mana remaja atau pelajar menjadikan individu lain sebagai model. Individu bertingkah laku berdasarkan pengalaman dengan melihat orang lain yang dianggap sebagai model. Individu itu akan mengamalkan apa yang dilihat sebagai tingkah laku yang perlu diamalkan. Remaja ini telah menjadikan individu-individu lain sebagai model tanpa mereka sadari. Sebagai contoh, mereka mengambil rakan baik mereka sebagai contoh mereka dan mereka akan terpengaruh dengan semua ajakan yang dibawa oleh rakan mereka itu. Dan wujudlah pelbagai tingkah laku yang menimbulkan pelbagai masalah disiplin di sekolah. Teori yang ketiga ialah teori psikoanalitik, di mana perspektif yang akan disentuh di sini ialah pandangan Sigmund Freud berkaitan struktur personality. Beliau mengemukakan teori psikoanalitik menyentuh tentang pembentukan personality berdasarkan persaingan antara tiga unsur kuasa yaitu ID, ego, dan superego. ID ialah memenuhi kehendak asas dan ego merupakan individu tersebut akur dengan peraturan yang telah ditetapkan, manakala superego adalah individu itu ingin hidup dengan kode moral mengikut pandangan sendiri. Superego itu yang menyebabkan kita bertindak mengikut kehendak diri kita sendiri. Dan inilah yang berlaku kepada pelajar di sekolah. Sebagai contoh, mereka tahu bahwa ponteng sekolah menyalahi peraturan sekolah serta bertentangan dengan kehendak ibu bapa mereka. Namun, oleh kerana terikut dengan kawan ataupun tarikan daripada keseronokan luar seperti kedai cyber yang menyediakan kemudahan internet dan permainan yang lebih menarik daripada pelajaran yang terdapat di sekolah, telah menyebabkan mereka sanggup ponteng sekolah demi memenuhi kehendak diri sendiri. Inilah unsur memenuhi keseronokan yang disebut sebagai ID. Jika remaja tersebut dapat berpikir bahwa ponteng sekolah menyalahi undang-undang sekolah, maka remaja telah mencapai tahap ego.
Peringkat super ego dapat dicapai apabila kod moral remaja tersebut selari dengan ID dan ego, lalu merealisasikannya dengan tidak akan melakukan perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan prinsip moral diri yang tidak sanggup melakukan perkara yang salah. Jika tahap ini berjaya dicapai, maka tingkah laku remaja berada di landasan yang betul dan selari dengan kehendak sekolah. Itu sahaja dari saya dan saya akan teruskan pembentangan dengan rekan yang lain. Nama saya Sherin Menan, anak di kelas, nomor kad matriks di 2018-2085249. Saya dari SMP Pendidikan Jasmani. Hasil daripada temu bual kami bersama responden yaitu Cikgu Jackson yang juga merupakan guru disiplin di SMK Keningau. Masalah disiplin yang paling dominan di sekolah tersebut ialah masalah pelajar ponteng sekolah. Terdapat beberapa teori yang kami kaitkan dalam kajian ini dan saya telah memilih teori Maslow. Dalam teori Maslow terdapat 6 peringkat yaitu fisiologi, keamanan dan keselamatan, sosial, harga diri, dan keperluan kendiri. Perkembangan ontologikal individu kerana setiap peringkat perkembangan akan dilalui oleh setiap individu yang bermula daripada peringkat bayi, kanak-kanak hingga dewasa. Setiap individu memerlukan perlindungan dan keselamatan diikuti dengan kasih sayang dan penghormatan diri. Menurut teori Maslow, dalam peringkat keperluan keselamatan, pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. Dengan ini, masalah disiplin dapat dikurangkan sekiranya seorang guru mampu memberikan perhatian kepada seorang pelajar. Berdasarkan teori Maslow mengikut peringkat keperluan kasih sayang, keadaan seorang pelajar yang selalu dimarahi atau dikenakan denda oleh guru akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai, dihargai atau tidak dipedulikan oleh guru maupun kawan-kawan. Hal ini akan menyebabkan masalah seperti ponteng sekolah berlaku di dalam kalangan pelajar, disebabkan mereka merasakan diri mereka seolah-olah datang sekolah hanyalah untuk dimarahi ataupun didenda oleh guru. Pembentangan saya akan tamat di sini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Michelle Shenley Hakim, nomor metrik di 2018-2085246. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai teori pembelajaran sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Ianya merupakan satu pembelajaran di mana berlakunya dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu atau menjadikan seseorang sebagai role model. Dalam kajiannya, ia berjaya membuktikan bahwa kanak-kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif. Dan juga beliau merumuskan bahwa pelbagai tingkah laku sosial adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar remaja, yaitu kelakuan pelajar itu sendiri, pengaruh persekitaran, dan interaksi kognitif. Mengikut teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, ponteng sekolah, membuli, melepak adalah tingkah laku yang dikawal oleh ganjaran dan peneguhan luaran. Tingkah laku seperti ini digolongkan dalam tingkah laku agresif remaja. Melepak seolah-olah memprotes segala perkara yang ada dalam kehidupan setempat sehingga mereka menimbulkan tanggapan mereka tidak berpuas hati. Oleh itu, tingkah laku ponteng membuli merupakan hasil daripada protes pembelajaran dan peniruan terhadap tingkah laku orang lain. Seterusnya ialah penemuan kajian lepas. Menurut kajian Anwar Abdurrahman pada tahun 1990, sekolah adalah antara institusi pengajian yang memainkan peranan penting dalam mengawasi pergerakan pelajar. Ianya juga bertindak sebagai jawatan kuasa pelaksana akta disiplin yang memantau peraturan pelajar dari semasa ke semasa, dan terdapat banyak faktor
yang boleh mempengaruhi disiplin di kalangan pelajar. Seterusnya, menurut Marimutu, pada tahun 1980, organisasi dan struktur sekolah yang menekankan peperiksaan, ganjaran, dan hukuman, serta sikap dan harapan guru akan menggalakkan masalah disiplin di kalangan pelajar yang lemah dari segi akademik. Pelajar yang lemah dan selalu gagal dalam peperiksaan akan merasa kecewa dan akan hilang minat untuk belajar, dan hal ini menyebabkan berlakunya protes dan ponting. Terusnya, saya serahkan kepada rekan saya. Hai semua, saya Marlin Joseph di 2018-208-5072. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya, yaitu berkaitan dengan dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama adalah berkaitan dengan masalah paling dominan yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau. Berdasarkan temu bual yang telah kami lakukan, Cikgu Jason, yaitu responden kami, telah menyatakan bahawa masalah disiplin paling dominan yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau adalah berkaitan dengan masalah ponting sekolah. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam masalah disiplin ini adalah pelajar-pelajar yang tidak menunjukkan minat untuk ke sekolah. Selain itu, pelajar-pelajar yang terlibat dalam masalah ponting sekolah juga adalah pelajar-pelajar yang terlebih bermain gadget. Sama ada bermain gadget untuk permainan-permainan digital atau game seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire dan sebagainya, dan juga pelajar yang terlebih bermain gadget untuk media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam masalah ponting sekolah juga adalah pelajar-pelajar yang keluar dari kawasan sekolah sewaktu-waktu persekolahan tanpa kebenaran, dan juga pelajar-pelajar yang melencong dan tidak masuk ke kawasan sekolah. Mereka melakukan masalah disiplin ponting sekolah ini dengan pergi ke pusat-pusat hiburan yang terletak tidak jauh daripada kawasan sekolah. Seterusnya, kita beralih kepada dapatan kajian yang kedua, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan masalah disiplin berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau. Terdapat 5 faktor yang boleh dilihat mengapa berlakunya masalah disiplin seperti ponting sekolah di sekolah ini, yaitu yang pertama boleh dilihat berdasarkan faktor rakan sebaya, kedua faktor ibu bapa, ketiga faktor persekitaran, yang keempat faktor guru, dan yang kelima faktor sikap pelajar itu sendiri. Faktor pertama yang boleh dilihat adalah pengaruh rakan sebaya. Bagaimana rakan sebaya itu mempengaruhi seorang pelajar untuk melakukan masalah disiplin ponting sekolah. Ini boleh dilihat apabila rakan sebaya seorang pelajar itu mengajak mereka untuk bermain permainan digital ataupun permainan games hingga lewat malam. Ini menyebabkan pelajar tersebut lewat tidur, dan pada keesokan harinya mereka akan berasa mengantuk dan berasa malas untuk ke sekolah akibat tidak cukup tidur. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk ponting sekolah. Selain itu, rakan sebaya juga mempengaruhi seorang pelajar untuk melakukan masalah ponting sekolah. Mereka mengajak rakan-rakan sebaya mereka untuk ponting sekolah untuk ke pusat-pusat hiburan yang berada tidak jauh daripada kawasan sekolah. Faktor yang kedua pula adalah faktor ibu bapa. Ibu bapa yang kurang memantau anak-anak mereka ketika berada di rumah menyebabkan anak-anak seringkali bertindak untuk ponting sekolah. Anak-anak yang bermain gadget secara berlebihan selalunya akan lewat tidur dan akan mengantuk pada esok harinya, dan hal inilah yang menyebabkan mereka bertindak untuk melakukan masalah disiplin ponting sekolah. Ibu bapa seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka apabila berada di rumah. Dan di sekolah pula, ibu bapa
seringkali meletakkan sebetulnya tanggung jawab kepada guru-guru di sekolah dalam menasihati atau memantau anak-anak mereka. Mereka mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai ibu bapa yang seharusnya turut memantau anak-anak mereka dan memastikan anak-anak mereka tidak melakukan masalah disiplin di kawasan sekolah. Faktor yang ketiga pula adalah faktor persekitaran. Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau merupakan sebuah sekolah yang terletak berdekatan dengan kawasan bandar, di mana kawasan ini mempunyai banyak pusat-pusat hiburan seperti pusat-pusat karaoke, pusat komputer, pusat membeli belah dan juga kedai-kedai makan. Hal-hal inilah yang menyebabkan pelajar tertarik untuk ponteng sekolah dan bertindak keluar daripada kawasan sekolah tanpa kebenaran hanya untuk ke pusat-pusat hiburan ini. Faktor yang keempat adalah faktor guru. Berdasarkan temu bual kami bersama dengan responden kami, Cikgu Jason ada mengatakan bahawa ada pelajar-pelajar yang bertindak ponteng sekolah disebabkan oleh guru yang bosan ketika mengajar dan mereka berasa tersisih di dalam kelas kerana mereka tidak faham apa yang diajarkan oleh guru mereka. Dan faktor yang terakhir yang boleh dilihat adalah daripada sikap pelajar itu sendiri, di mana pelajar seringkali ingin mencuba sesuatu yang baru dan seringkali bertindak mengikut emosi mereka sendiri. Pelajar juga seringkali berpegang kepada prinsip masa remaja hanya sekali. Masa remaja inilah, zaman remaja boleh dianggap sebagai zaman yang sangat mencabar bagi seorang remaja. Kerana zaman ini, remaja ingin mencuba sesuatu yang baru dan seringkali bertindak hanya mengikut emosi dan perasaan mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak berasa gentar untuk melakukan masalah-masalah disiplin di sekolah seperti masalah ponteng sekolah. Demikian sahaja pembentangan daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Selamat sejahtera semua, nama saya Elisa Esing, pegang matriks di 2018-2085-248. Oke, seterusnya saya akan membentang mengenai tindakan terhadap pelajar yang tidak berdisiplin yang SMK Keningau telah laksanakan. Yang pertama adalah mereka akan memberi hikmat bimbingan dan konseling terhadap pelajar ini, dan dengan adanya bimbingan dan konseling ini dapat membentuk sikap pelajar dan mereka akan lebih memahami diri dan persekitaran mereka, yaitu mereka akan lebih pandai memilih mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik atas nasihat daripada guru-guru konseling. Oke, dan yang kedua yaitu guru-guru akan membuat perjanjian dengan pelajar. Hal ini terjadi karena pelajar telah menerima beberapa amaran, tetapi mereka tidak mengendahkannya, jadi mereka tetap membuat perkara yang sama yang tidak berdisiplin, contoh mungkin ponteng sekolah. Ya, dan antara perjanjian tersebut adalah mereka akan berhenti sekolah ataupun pindah dan cari sekolah baru yang boleh menerima mereka lah. Kalau yang tidak terima mereka mungkin berhenti cek kerja sendiri, macam tuh. Jadi perkara ini akan dapat dilaksanakan jika kerjasama pelbagai pihak dapat dijalinkan dengan baik, yaitu pihak sekolah dan pihak ibu bapa. Oke, seterusnya yang ketiga adalah memasukkan nama pelajar yang tidak berdisiplin ini ataupun yang bermasalah di sistem SSDM, yaitu sistem ini zaman kita mungkin tidak, tapi zaman sekarang ada, yang mana di setiap sekolah mereka akan merekod salah laku pelajar di sistem tersebut dan kesalahan mereka. Jadi dalam sistem itu dia akan mengeluarkan ataupun mereka akan menentukan hukuman yang patut
diberi terhadap pelajar tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, kita tidak boleh merotan pelajar. Jadi adanya SSDM ini, kita akan tahu hukuman apa yang kita perlu berikan terhadap pelajar ini. Oke, seterusnya yaitu kesan-kesan ponteng sekolah. Yang pertama, menjejaskan status kedatangan pelajar di sekolah. Hal ini mungkin boleh menyebabkan pelajar tidak akan menduduki peperiksaan di sekolah. Sesetengah sekolah, mereka tidak akan membenarkan pelajar tersebut menduduki peperiksaan jika kedatangan mereka tidak memuaskan di sekolah. Dan juga ini akan menjejaskan nama sekolah di pihak PPD karena tidak mencapai peratusan kehadiran yang diinginkan oleh PPD. Dan seterusnya yaitu kesan kedua, masyarakat memandang serong kepada pelajar tersebut. Secara tidak langsung mereka akan memalukan keluarga mereka. Dan dengan ini mereka juga dianggap adalah sampah masyarakat sebab tidak dapat memberikan perkhidmatan kepada masyarakat pada masa hadapan mungkin. Jadi janganlah kita membiarkan pelajar-pelajar di luar sana ponteng sekolah. Jika kalian nampak, tegur, jangan ponteng begitu. Dan seterusnya yang ketiga adalah masa depan pelajar tidak akan terjamin. Ini sekiranya contohnya pelajar tersebut menduduki peperiksaan yang besar, contohnya SPM, tetapi pelajar itu menghadapi masalah ponteng sekolah yang kerap, maka dengan ini pelajar tersebut tidak akan dapat ilmu yang telah diberikan di kelas karena dia sering ponteng sekolah. Jadi disebabkan itu pelajar tersebut tidak ada ilmu dan masa depan beliau tidak akan terjamin. Tetapi kita tidak tahu masa depan seseorang itu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita hanya berserah dan kita perlulah belajar mendalami ilmu. Jadi sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Cornelia Zite, nomor metrik saya ialah D2018208523. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, yaitu pihak yang terlibat dalam menangani masalah ponteng sekolah. Yang pertama, peranan pihak sekolah, di mana menurut dapatan kajian yang kami perolehi, responden ada mengatakan bahwa pihak sekolah, terutama sekali guru-guru kelas dan guru-guru subjek yang mengajar, perlu memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah ponteng sekolah. Hal ini karena para guru tidak akan dapat melakukan hukuman atau tindakan selanjutnya kepada pelajar yang melakukan kesalahan sekiranya tidak ada sokongan daripada pengetua di sekolah itu sendiri. Sebagai contoh, perlunya sokongan yang tinggi daripada pihak pengetua itu sendiri. Hal ini karena para guru tidak akan dapat melakukan hukuman atau tindakan selanjutnya kepada pelajar yang melakukan kesalahan sekiranya tidak ada sokongan daripada pengetua di sekolah itu sendiri. Selain itu, guru disiplin dan juga guru konseling akan mengadakan kampanye seperti kampanye kesadaran dan program-program ceramah seperti ceramah motivasi untuk semua pelajar yang terlibat atau yang pernah melanggar peraturan sekolah. Melalui kampanye-kampanye kesadaran dan program motivasi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, ini akan dapat membantu
dan memberikan pengajaran kepada para pelajar yang terlibat agar tidak akan melakukan lagi perkara yang melanggar peraturan sekolah. Pihak sekolah juga sentiasa membuat pemantauan terhadap mana-mana pelajar yang melakukan masalah ponteng sekolah. Dengan cara ini, guru-guru dapat lihat bahwa pelajar tersebut akan datang ke sekolah dan juga apabila perjanjian dibuat bersama dengan pelajar tersebut, yang mana apabila mereka melakukan atau mengulangi lagi kesalahan seperti ponteng sekolah, maka guru-guru akan memberi pilihan sama ada pelajar tersebut pindah atau mencari sekolah baru. Oleh itu, kerjasama di antara guru disiplin, guru konseling, guru kelas, dan guru yang mengajar amatlah penting dalam menangani masalah seperti masalah ponteng sekolah. Yang kedua adalah peranan ibu bapa, di mana ibu bapa haruslah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik dan membuat pemantauan atau sentiasa memantau gerak-geri anak-anak mereka agar anak-anak mereka tidak terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sehat seperti masalah di ponteng sekolah. Menurut dapatan kajian yang diperolehi, ibu bapak sentiasa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk sentiasa membuat pemantauan terhadap anak-anak mereka yang pernah melakukan masalah ponteng sekolah. Ini secara tidak langsung apabila pemantauan sentiasa dibuat oleh pihak sekolah dan ibu bapak, maka pelajar tersebut tidak akan ponteng ke sekolah lagi. Ketiga adalah peranan masyarakat. Masyarakat juga wajar memainkan peranan dalam menangani masalah ponteng sekolah di kalangan para pelajar sekolah. Contohnya, sebagai anggota masyarakat, sekiranya kita ternampak pelajar berada di luar sekolah pada waktu persekolahan sedang berlangsung, maka kita haruslah prihatin dengan cara menegur dan bertanya kepada mereka. Jika pelajar tersebut didapati ponteng sekolah, maka masyarakat perlu melaporkan kepada pihak berkuasa seperti polis untuk tindakan yang selanjutnya. Yang terakhir adalah peranan pihak media massa, di mana tahap keberkesanan media massa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mampu menjadi sandaran kepada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Contohnya, pihak media massa haruslah menyebarkan iklan-iklan berbentuk nasihat dengan penerapan nilai-nilai moral supaya dapat memberikan pengajaran kepada pelajar yang melakukan masalah ponteng sekolah. Oleh itu, media massa banyak memainkan peranan untuk membentuk akhlak pelajar dan menangani gejala sosial khususnya ponteng sekolah. Kesimpulannya, masalah dominan yang sering berlaku di sekolah menengah kebangsaan Keningau ialah masalah ponteng sekolah. Masalah ini disebabkan oleh sikap pelajar itu sendiri, pengaruh rekan sebaya, faktor persekitaran, dan pengaruh media massa. Dalam menangani masalah ponteng sekolah, terdapat beberapa pihak yang perlu memainkan peranan seperti pihak sekolah, ibu bapa, masyarakat, dan juga media massa. Oleh itu, kerjasama di antara semua pihak amatlah penting dalam menangani masalah ponteng sekolah.